Okey, kita sekarang bersama dengan Dino, Bilal di Masjid Kulim, sebuah masjid di sana. Okey tuan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara Cik Tuan Haji Wan Abdullah. Ya, ya. Terima kasih, syukur Alhamdulillah. Pagi ini kita telah pun berjemaah sama-sama, iaitu di Masjid Bukit Indah, Ampang, Kuala Lumpur. Semoga kita dirahmati Allah dan juga sentiasa sihat sepanjang masa, insyaAllah. Saya datang sini sebenarnya ada atas urusan beberapa urusan keluarga, sehinggalah 20 hari bulan depan ini insyaAllah saya akan balik ke Kulim balik lah. Jadi start bila sebagai imam di masjid? Sebenarnya saya Bilal. 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 Sejak bila? Semenjak 4 tahun yang lepas. Selepas saya berhijrah daripada kerja polis, pencen ke alam pencen, dan di situ saya di tempat saya duduk dekat area berdekatan dengan Paya Besar Kulim, iaitu kawasan Kulim, iaitu Lunas Kulim Kedah, di kawasan situ. Artinya tak ada apa pun yang saya sebenarnya bukan Bilal kontrak, tapi Bilal hanya Bilal jemputan. Itu je. Jadi start jadi Bilal ni bermula di mana? Sama ada di jabatan polis ke, sekolah ke? Silakan. Saya sebenarnya masa sekolah tu memang ada lah. Belajar Bilal kan, antara Bilal. Jadi masa dalam polis tu memanglah ada asasnya, khusus Bilal dan sebagainya. Dan apabila pencen pada polis, saya cuba memanjangkan mendalamkan lagi ilmu Bilal ni, dan insyaAllah saya ditugaskan ataupun sebagai Bilal sambilan, Bilal jemputan di kawasan Lunas Kulim Kedah. Jadi bagaimana nak menjaga suara? Sebenarnya saya yang saya sepanjang saya tahu, untuk menjaga suara, salah satunya pantang ais. Yang keduanya makan makanan yang pedas-pedas. Yang ketiganya tidur hendaklah cukup. Itu yang paling utama sekali, ais. Ais sebenarnya dia memberi kesan yang tak baik lah pada vokal kita, pada suara kita sebenarnya. Itulah, selain daripada itu, tip-tip untuk kesihatan, hendaklah kita dalam keadaan sihat. Tak boleh rokok juga membunuh, membuatkan mana kitanya suara tak boleh nak lama ataupun nak panjang dan sebagainya, tak bagus untuk suara kita. Itu ya. Kejadian luar biasa semasa bertugas? Rasanya sepanjang saya bertugas tak ada yang luar biasa. Maknanya sekat ni lah yang setahu saya tu, tak adalah benda-benda yang luar biasa. Masa kita datang waktu nak buat azan subuh tu, kena datang pukul 5. Jadi masa tu satu orang kan? Ya, satu orang. Jadi macam di sana tu mungkin mestinya jauh dari kawasan perumahan ke, ataupun ada yang pelik-pelik lah. Ya. Sebenarnya masjid tu dalam area taman. Maknanya taklah sampai ke pendalaman sangat kan. Jadi selalunya biasanya ke masjid, saya ke masjid pada jam 5
dan terus ke masjid. Maknanya tak ada pula sepanjang saya terlibat diri dalam Bilal ni, benda-benda yang saya rasa yang luar biasa tu belum saya ni lah, tak ada apa pun, biasa aja. Biasanya dia orang ada buat perbandingan azan di Madinah, azan di Mekah. Boleh ulas sikit? Sebenarnya di Masjid Nabawi saya sinonim pada azan Taranum mengikut Mekah dan Madinah. Jadi sebenarnya dalam azan ni sebenarnya walaupun di Mekah walaupun di Madinah, tujuan dia satu, kita memanggil orang untuk sembahyang solat dan tengah masuknya waktu kan sebenarnya. Tapi saya sebab mungkin sebagai sinonim, sebab saya suka dia punya Taranum Mekah dengan Madinah ni. Itu memang saya memang berminat sangat cara Taranum, khasnya azan daripada Syekh Ali yang mana mempopularkan azan Madinah, Mekah. Jadi siapa mentor tuan? Mentor Dino kalau penyanyi itu dia ada mentor penyanyi lain kan. Kalau macam Bilal ni ada mentor tak? Saya seorang mentor saya tak pernah jumpa, tapi saya banyak ikut YouTube-nya. Mana Ustaz Karim, itu Imam Shah Alam, saya berminat dengan cara dia azan. Dia pun sinonim juga dengan azan Madinah dan juga Mekah, azan Mekah. Jadi saya banyak juga ikut taranum dia sebenarnya untuk azan ni. Jadi dia banyak ke Madinah dan juga Masjid Nabawi. Tapi kalau dibandingkan dengan tempat kita, setahu saya PA system juga memainkan peranan yang penting dalam azan ni. Kalau misalnya kita nak terbaik, maknanya kita di sini kena tambah sikit efek-efek yang tertentu seperti reverb, echo dan sebagainya. Sebab sistem di Mekah, setahu saya, maknanya PA systemnya yang terbaik sekali lah. Maknanya kalau kita nafas tak panjang, dia boleh selakan satu button tu. Maknanya ada sistem dia yang boleh tambah harakat, yang boleh tambah harakat dan juga yang boleh bergema. Jadi memang cukup canggih lah banding dengan sistem kita kan, sistem biasa yang apa pun yang penting. Maknanya itulah saya memang berminat sangat dengan mana PA system ni peranan penting. Sama level dengan penyanyi lah. Lebih kurang lah. Tak boleh buat PA system orang kahwin. Dan last sekali lah, bagi latar belakang sikit pekerjaan tuan sejak bila bersara, di mana bertugas? Ya. Jadi terima kasih kepada Tuan Haji kerana sudi bersama-sama saya pada subuh ini, pagi ini. Dan sebenarnya saya ni asal daripada Baling bapa saya cikgu. Selepas dipendekkan cerita, selepas SPM, jadi saya terus join dengan polis PDRM. Pada tahun 76 saya masuk polis. Dan saya sebenarnya saya bersara awal di masa umur saya 55 saya bersara awal. Jadi banyaklah pengalaman saya dapat daripada polis. Dan juga pelbagai jabatan survival hidup dalam polis. Mana itu membuatkan saya
menambahkan kekuatan dan pengalaman itu saya gunakan untuk saya terapkan cara dalam hidup kepolisian dalam masyarakat, dan insya-Allah apa yang kita belajar dalam polis, disiplin dan sebagainya, jadi saya terapkan. Jadi pengalaman saya terapkan dalam masyarakat selepas saya pencen, dan insya-Allah maknanya itu segala pengalaman itu saya gunakan untuk diri saya, keluarga saya, di mana polis banyak mengajar kita dengan cara-cara hidup sebenarnya dalam masyarakat dan pelbagai segi sebenarnya, disiplin dan sebagainya. Jadi alhamdulillah polislah mengajar saya untuk kematangan dalam hidup. Selama 35 tahun saya bertugas di RM, dan saya pencen pada lebih kurang tahun 2010 saya pencen. Maknanya dah beberapa tahun lah saya pencen. Dan syukur alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah pun saya berjaya berkhidmat dalam pasukan polis dengan menyandang pangkat sarjan. Syukur alhamdulillah kan. Jadi itulah sebuah sedikit pengalaman saya. Soalan tambahan. Ya. Sejak bila kenal dengan Datuk Alias Abdul Rahman? Datuk Alias juga dalam satu bumbung PDRM sebenarnya. Jadi kami pernah terlibat dalam beberapa program dan juga aktiviti program-program kemasyarakatan sebenarnya. Jadi saya dengan Datuk Ilyas ini adalah satu dari bawah bumbung skuad 69, juga daripada salah satu persatuan yang didaftar dengan dalam ROS untuk banyak yang memberikan pelbagai pengalaman input berkaitan dengan kebajikan dan sebagainya selepas pencen, dan juga aktiviti sampingan riadah dan untuk kemasyarakatan bersama dengan Datuk Ilyas. Itulah. Terima kasih Dino, selamat menjalankan tugas sebagai Bilal, membuat urusan di Kuala Lumpur, dan selamat berjalan dalam perjalanan. Terima kasih Tuan Haji. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.